أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti. Kita hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimani yang telah mengarang kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Tidak lupa kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Seterusnya kita hadiahkan pahala Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan pahala Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslaki Muttaqin yang telah dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan telah ditahqiq kitab ini oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada faslun fi fadilati talibil ilmi nafi'. Ini satu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Muka surat 19. Betul. Muka surat 19, golongan yang kedua. Orang menuntut ilmu itu ada 3 perkara. Dan ketahui olehmu wahai talib ilmu bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu ada 3 perkara. Yang pertama, seorang yang menuntut ilmu kerana jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat dan tiada menghendaki ia melainkan kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, 15, ke surat 15, tulisan Rumi. Saya punya tulisan Jawa. Betul Yang kedua, yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu kerana menolong akan kehidupannya di dalam dunia ini dan kerana mendapatkan kemuliaan dan kemegahan dan kerana dapat harta, maka mereka itu sangatlah jahat. Ini golongan kedua menuntut ilmu. Golongan pertama yang menuntut ilmu Allah SWT ni, iaitu golongan yang niatnya itu hanya semata-mata, niat menuntut ilmu itu hanya semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, tak ada lain, dan kerana untuk kehidupan akhirat dia. Dan golongan yang kedua ni bercanggah, berlawanan sekali dengan golongan yang pertama. Yang mana golongan yang kedua ini, yang mana dia menuntut ilmu itu tujuannya
untuk memberikan manfaat bagi kehidupan dunia dia. Kemudian Syekh memperincikan apa yang dimaksudkan dengan kehidupan dunia tu. Kerana mendapatkan kemuliaan. Dia nak orang muliakan dia. Dia nak orang pandang dia hebat. Kalau zaman kami belajar dulu, dalam kalangan kami, kita nampak lebih ke depan dibanding kawan-kawan lain. Jadi kalau nak nampak ke depan dibanding kawan-kawan lain tu, menghafalnya tu kena kuat. Jadi bila dia bercakap itu, berbahas, maka dia ada kaedah, dalil dan hujah. Supaya apa? Supaya orang nampak dia tu hebat. Ini kemuliaan. Dan juga kemegahan, untuk bermegah-megah. Menuntut ilmu tadi untuk bermegah-megah, untuk nampak dia tu hebat. Bermegah-megah dengan ilmu yang ada pada dia. Entah tak menghafal benda ni. Nak hafal. Macam tu. Dia bermegah-megah. Saya hafal Quran, awak tak hafal Quran. Saya hafal kaedah ni, awak ngaji kitab apa? Jadi kami, sesama kami tu, mengaji, katalah contoh, kata ngaji kitab Hidayah, kitab Hidayatus Salikin ni dah ngaji dah. Satu, dia mengaji kitab, saya ngaji dengan siapa? Ngaji dengan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam sendiri. Dia megah. Ni dia. Berhati-hati. Nampak benda tu macam kecil, tapi dia termasuk golongan yang kedua ni. Ngaji kitab apa, ngaji dengan siapa. Saya ambil sanad direct terus dengan Syekh Fahmi Zamzam. Tu contoh dia tu. Dia bermegah dengan apa yang dia ada. Dan kerana dapat harta. Tu satu hal lagi. Kenapa dia menuntut ilmu tadi? Supaya dia boleh mendapatkan harta. Hari ni ustaz-ustaz kuliah cakap sejam 300. Kan? Awak kerja berapa? Pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang, dapat 300. Dapat? Tak ada. Air liur, jual air liur sejam je 300. Siapa tak nak jadi ustaz? Sebabnya hari ni banyak ustaz Indomie. Tahu ustaz Indomie? Mi segera. Orang ngaji dia tak nak ngaji. Dia tengok orang pakai vampire, dia pun pergi ngaji. Bukan tak boleh ngaji, gila ngaji, tapi ngaji kerana harta. Sebab lagi senang nak dapat duit. Ni ngaji kerana harta. Maka mereka itu sangatlah jahat. Syekh kata, orang yang ngaji kerana untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kemegahan, dan juga untuk mendapatkan harta, orang ni orang jahat. Orang ni jahat. Maka jika dikekalkan olehnya akan kasatnya itu, maka jika dikekalkan olehnya akan kasatnya itu. Apa kasatnya? Iaitu niat dia tadi. Kenapa dia menuntut ilmu tadi? Kerana kemuliaan, kerana kemegahan, kerana harta, serta diketahuinya akan jahat kelakuannya itu. Maka lalu mati dia dengan tiada taubat dia daripada perbuatannya itu. Maka mereka itu mati dalam keadaan maksiat, lagi derhaka mereka itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia terus berkekalan dengan qasad dia tadi, kenapa menuntut ilmu tadi? Masuk berkekalan tu, dia berkekalan dengan niatnya tadi, dengan qasad dengan makna niat dia tadi. Kerana untuk kemuliaan, kemegahan, harta, dunia, dan juga dia tahu bahawa niatnya tu tak betul, niat dia tu salah, dan dia tak bertaubat ataupun minta ampun pada Allah SWT atas kesalahannya tadi, sehingga sampai dia mati. Lalu ketika itu dia mati dalam keadaan maksiat dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berhati-hati. Itu sebabnya Allah uji kita dengan maksiat zahir,
lebih mudah kita kembali pada Allah dibandingkan Allah uji kita dengan maksiat batin. Apa yang dikatakan maksiat zahir? Maksiat zahir ni minum arak, zina, yang kita nampak pada zahir tadi. Benda-benda ni mudah untuk bertaubat kerana dia nampak benda tu salah, dan akhirnya mudah dia untuk kembali kepada Allah SWT. Berbeza dengan maksiat batin. Maksiat batin ni macam mana? Maksiat batin ni perbuatan lahiriahnya nampak baik. Perbuatan lahiriahnya nampak baik. Dia pergi menuntut ilmu, dia pergi ngaji, dia bangun malam, dia pergi tolong orang. Tapi hakikat dalam niatnya tu tak betul. Niat dia tu tadi tak betul. Ni macam ni lah golongan yang kedua ni. Golongan kedua ni golongan yang menuntut ilmu nampak baik tak? Baik. Sangat baik ni. Lahiriah kalau kita tengok, ya Allah, Masya Allah, bagusnya pergi ngaji. Mengaji. Pagi mengaji. Kuliah duha lagi. Kemudian petang mengaji. Malam mengaji. Orang tidur dia mengaji. Kan? Mengaji bagus, tapi niat tu. Niat tadi tu, kalau dia tahulah niat tu salah dan dia tak kembali bertaubat pada Allah, minta ampun pada Allah SWT, maka dia mati tadi dalam keadaan maksiat dan derhaka. Na'udzubillah min zalik. Jadi berhati-hati. Itu sebabnya kena beringat-ingat. Kalau maksiat zahir itu, katalah kita perlukan kepada 100 tenaga untuk mengembeling tenaga kita bertaubat pada Allah. Berhati-hati. Maka maksiat batin itu perlu 300 ke 700, bahkan mungkin 1000. Sebab apa? Sebab benda yang dalam tu kita tak nampak. Yang duduk kat hati tu kadang-kadang terlepas pandang kerana kita dikelaburi dengan zahir yang nampak tadi tu nampak baik. Nampak benda tu baik. Apatah lagi orang pula datang, ya Allah, bagusnya sekarang. Kan dah berubah, orang puji lagi. Lagi dia kelabu. Kan? Jadi sombong ni, kemegahan ni tak nampak. Jalan menuju Allah SWT ni, jalan menuju Allah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita hampir dengan Allah, semakin halus senjata syaitan tadi. Ni dia. Semakin kita mendekati Allah, kita rasa kita dekat dengan Allah, makin kita rasa dekat itu lagi bahaya. Tu macam mana nak dekat tu? Semakin kita rasa kita dekat dengan Allah, maka senjata syaitan itu semakin halus. Sehingga ulama kata apa? Rasa dekat diri itu dengan Allah itu jauh lebih bahaya dibandingkan kita rasa diri kita jauh. Rasa dekat diri dengan Allah jauh lebih bahaya dibandingkan rasa dekat dengan Allah jauh lebih bahaya dibandingkan rasa jauh. Nampak tak? Ulang 3 kali, susah. Kita sendiri pun macam tak faham lah. Kita rasa kita dekat dengan Allah. Kita rasa kita dekat dengan Allah jauh lebih bahaya dibandingkan kita rasa kita jauh. Sebab apa? Sebab bila kita rasa kita dekat dengan Allah, takut ketika kita rasa kita dekat itu, di situ ada ujub, di situ ada rasa takabur, di situ ada rasa zon selesa tadi tu. Itu yang bahaya tu. Bila duduk zon selesa, manusia ni bila duduk zon selesa, dia akan berhadapan dengan penyakit lalai. Dia berhadapan dengan penyakit lalai. Orang pandai bawa kereta dengan orang baru belajar bawa kereta, mana lagi berhati-hati? Orang lesen P dengan orang lesen full, mana lagi berhati-hati? Lesen P. Orang rumah di sebelah, bang, shh. Noleh pun tak, dia bawa 7 jam perjalanan balik Terengganu tu, 7 jam lah tegar urat tu. Keras. Lesen P, berhati-hati. Dapat je full, sebelah tangan. Ya, apa? Ada masalah apa? Dia 40 minit jalan tu, jalan terus. Tak lalu highway, naik atas angin.
Sebab apa? Dia rasa zon selesa. Dia dah pandai, dia dah cerdik, dia dah hebat. Ketika tu dia lalai. Itu juga kita dengan Allah. Makin kita dekat dengan Allah, kita rasa kita dekat. Padahal dia rasa dekat itu pun bahaya. Kerana dia rasa selesa. Itu sebabnya penting. Kat situlah menggambarkan pentingnya rasa bersalah, penting rasa berdosa, penting rasa kekurangan, penting rasa tak ada apa-apa, penting rasa kita ni bodoh, rasa kita ni jahil, kita rasa kita ni macam-macam sebab sifat-sifat tu Allah wujudkan kat situlah menggambarkan penting sangat sifat-sifat yang mungkin nampak tak baik pada mata kita, tetapi di situlah yang membuatkan kita senantiasa berhati-hati dan kita senantiasa cuba berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ini yang dikatakan perbuatan zahir nampak baik, tetapi hatinya itu ataupun dalamannya rosak. Macam contoh orang buat kek. Jadi orang buat kek dah panggil namanya chef. Kan, chef nombor 1 Malaysia. Kan, kita ada penyanyi nombor 1 Malaysia. Ni chef nombor 1 Malaysia. Dia masak, campak niat aja. Dia campak tu dia niat je, jadi. Berbeza dengan orang yang baru belajar. Jadi orang yang buat kek campak aja jadi tu, dia tak, pertama sekali dia buat tu pun dah tak ada lagi satu sudu gula menggigil-gigil dia letak, tak ada. Dia main campak. Sampai tahap kek yang siap tadi pun dia tidak ada lagi rasa berhati-hati ketika buat, dan bila siap tidak ada lagi rasa menghargai. Alah, benda biasa je. Nampak? Berbeza dengan orang yang belajar buat, tiba-tiba dia buat tu dengan gulanya tu, gula dia letak menggigil-gigil, letak garam betul ke tak betul letak. Apa yang dia nak masak tadi dia letak tu dalam keadaan berhati-hati. Kali bila siap jadi, ya Allah, dekat dapur tu dia sujud syukur. Dekat tengah-tengah bau bawang, minyak semua sekali tu. Itu sebabnya dunia ni tempat untuk kita membina rasa takut dan berhati-hati. Itu yang ulama gambarkan, kita berjalan atas dunia Allah SWT ni, dunia ni yang kita hidup atas dunia ni sekarang ni, berjalanlah seperti, ulama kata apa? Seperti sedang meniti satu kawasan yang mana kawasan itu dipenuhi dengan bom apa tu? Yang pijak meletup tu. Sebab apa bom apa? Saya tak pernah pergi perang lagi. Periuk api. Biasa pergi perang baru nak belajar pergi Palestin. Periuk api. Jadi bila kita katalah kita masuk satu kawasan yang dipenuhi dengan periuk api, kita tak tahu dekat mana dia dan mungkin kemungkinan kita terpijak dan sebagainya, maka berhati-hati senantiasa. Solat berhati-hati, baca Quran berhati-hati, berzikir berhati-hati, bersedekah berhati-hati. Jangan kata yang maksiat tadi tu. Ya, jangan kata yang maksiat. Yang taat ini pun dalam keadaan berhati-hati, kerana ditakuti, takut dia tersalah buat, dan ditakuti takut dengan dia buat tadi menjadi sebab kepada datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk dekat dalam golongan kedua ni kena berhati-hati. Dalam menuntut ilmu ni kita kena berhati-hati. Jangan sampai tersalah niat kita kerana takut yang baik tadi nampak zahirnya, tetapi hakikat sebenar dia menjadi punca kepada datangnya kemurkaan Allah SWT ke atas kita. Jadi kena berhati-hati. Maka jika taubat mereka itu dahulu daripada matinya. Tadi dia mati dalam keadaan tak sempat bertaubat. Dia tahu benda tu tak betul, niatnya tak betul. Niatnya menuntut ilmu tadi kerana kemuliaan, kemegahan, harta. Maka ketika itu, jika dia tak taubat, maka dia mati dalam keadaan maksiat lagi derhaka. Tapi kalau katalah, jika taubat mereka itu dahulu daripada matinya, maka lalu diamalkannya akan ilmunya dengan amal yang soleh,
Nescaya dihubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat itu. Kerana orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Dan dapatlah mereka itu akan keredaan daripada Allah Ta'ala seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan mereka yang banyak taubat kepada Allah Ta'ala, dan kasih ia akan mereka yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Jadi katalah sebelum dia mati sempat dia bertaubat. Pertamanya sempat dia bertaubat. Dia mengakui kesilapan dia. Dia mengakui kesalahan dia. Dia mengakui bahawa silap niat dia dalam mencari ilmu Allah SWT. Lalu selepas dia bertaubat tadi pula, dia kembali mengamalkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Bukan hanya ilmu itu duduk pada dua bibirnya, tetapi diamalkan sebagaimana yang dikendaki oleh Allah SWT. Maka dengan tindakannya tadi, Allah SWT sangat suka. Allah Ta'ala sangat suka dan Allah Ta'ala sangat redha. Ini bertepatan dengan Allah Ta'ala sebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, bahawasanya Allah Ta'ala sangat kasih akan mereka yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan kasih ia akan mereka yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Hidup kita ni tak ada dosa tak boleh, kena ada dosa. Itu sebabnya hikmah besar kenapa Allah jadikan hidup ni ada sejarah hitam dia. Kita ada sejarah hitam, saya ada sejarah hitam, tuan-tuan ada sejarah hitam, abang ada sejarah hitam, kakak ada sejarah hitam. Perlu tak sejarah hitam? Dengan sejarah hitam itulah menjadi jalan kita harapkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perfect, sempurna, tak pernah buat dosa, saya tak pernah buat dosa, tu takabur lah tu. Dia bercakap tu saja pun dah takabur lah. Dia bercakap tu saja pun dah takabur. Saya tak pernah buat dosa. Itu je dah, itu tak berdosa. Itu yang Nabi kata, orang takabur ini dia takkan dapat cium bau syurga. Dia rasa tak berdosa tu je. Hari ni saya tak berdosa. Bukan dia rasa tak berdosa, hari ni saya tak buat dosa. Hari ni saya tak buat dosa. Dia rasa dia tak buat dosa, dia tak rasa berdosa tu pun dah berdosa. Kenapa dia berdosa? Sebab dia rasa besar diri. Jadi mana yang kata tak berdosanya? Nabi SAW tu Allah janjikan telah diampunkan segala dosanya, dulu, kini dan yang akan datang. Nabi SAW tu telah diampunkan segala dosa dia, dan Allah pelihara dia daripada segala maksiat. Dia maksum, terpelihara daripada segala dosa dan maksiat. Tak ada dosa. Tapi Nabi senantiasa mencari cara supaya dia rasa berdosa. Macam mana Nabi buat? Nabi tak buat dosa. Tapi sampai tahap bila tika mana Nabi SAW itu bertaubat pada Allah SWT, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa masih lagi kau bertaubat, bersusah payah kau bertaubat pada Allah SWT, sedangkan Allah SWT telah ampunkan dosa kau dulu, kini dan yang akan datang?" Lalu Nabi kata, "Tak boleh ke aku bertaubat pada Allah sebagai tanda syukur?" Dekat situ ada dua maksud. Jawapan Nabi SAW itu dibawa oleh para ulama dengan dua maksud. Maksud yang pertama, iaitu Nabi bertaubat sebagai tanda syukur pada Allah SWT. Iaitu Nabi SAW nak ajar pada kita, bertaubat itu juga salah satu jalan untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah beri. Itu maksud pertama. Jadi bukan bila kata dosa taubat, buat salah taubat, maksiat taubat, tak buat maksiat pun, tak buat salah pun kena taubat sebagai tanda syukur. Apatah lagi bila tika mana buat maksiat. Satu. Yang keduanya, para ulama menyebutkan bahawa kata-kata Nabi SAW itu juga Nabi nak gambarkan sampai tahap kalau Nabi tak bersyukur itu pun
satu maksiat. Nabi tak bersyukur tu pun satu maksiat. Masya Allah. Sehingga kan ada huraian para ulama menyatakan Nabi takut selepas dia diangkat menjadi Nabi, mungkin perkara tersebut tak menjadi masalah, tetapi takut ada perkara yang sebelum diangkat menjadi Nabi dulu, yang mana Nabi terlepas daripada mengungkapkan syukur pada Allah, maka Nabi rasakan itu satu dosa dan satu maksiat. Kita apa benda yang kita tak banyak syukur ke banyak tak syukur? Makan sarapan pagi tadi sempat tak sebut Alhamdulillah? Macam mana tu? Kan? Ini sifat manusia sebenarnya. Manusia ni bila dia susah dia ingat Allah, bila dia senang dia lupa. Itu sifat manusia. Benda paling mudah je. Pagi-pagi ke tengah hari kita makan, lepas tu kan petang ke malam makan je. Cerita bab makan tu saja pun dah cukup menggambarkan kita tu di mana. Bila time lapar, kita baca doa. Betul tak? Letak je makanan, lapar tak? Lapar, baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia pun makan, ngap. Berapa orang lepas makan dia boleh sebut Alhamdulillah? Apatah lagi? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Berapa orang? Dekat situ saja dah boleh menggambarkan sifat kepribadian manusia yang sebenar. Dengan sepinggan nasi tu saja dah cukup Allah gambarkan kita tu di mana. Sama ada kita tu termasuk orang yang bersyukur ataupun tidak. Apatah lagi kalau kita letak makam kita macam makam Nabi tu. Yang Nabi rasakan kalau sampaikan tahap dia tak bersyukur itu satu maksiat, dosa. Masya Allah. Berapa banyak dosa kita. Itu sebabnya banyakkan bertaubat. Untuk apa? Untuk pertamanya tunjukkan rasa syukur, dan yang keduanya mungkin pasti ada kesilapan dan kesalahan yang terlepas pandang yang kita takut kita tak sempat bertaubat. Maka banyakkanlah bertaubat. Banyakkan solat sunat taubat. Banyakkan istighfar, astaghfirullah. Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Ketika kita minta ampun ni tuan-tuan, kita ni kan kadang-kadang kita hidup ni nampak benda tu macam main-main, tapi semuanya tu ada pengajaran. Contoh, kita ni nak minta projek, contoh, nak minta projek. Jadi kalau sekadar pergi hantar projek dengan kertas kerja semata-mata, hebat macam mana pun projek tu diterima tak? Tak, dia kena ada sokongan. Betul tak? Dia kena ada surat sokong belakang yang ada kepala-kepala kan, tak kira lah kepala singa ke, kepala gimau ke, kepala apa ke. Itu penting. Jadi dekat situ bukan hanya sekadar dunia saja. Kita dengan Allah pun begitu juga tuan-tuan. Kita nak minta ampun dengan Allah ni, kita kena ada surat sokongan. Kita minta, ya Allah ampunkan dosaku. Salah satu ulama ajar pada kita tuan-tuan, kita minta ampun dengan Allah ni, dengan cara suat sokongan kita yang pertama, bertaubat tadi dengan memperbanyakkan selawat. Banyakkan selawat. Sebab apa? Sebab selawat atas Nabi SAW ni kekasih Allah. Jadi bila kita selawat tadi dalam keadaan minta ampun pada Allah SWT, maka kat situ ada surat sokongan kita. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, surat sokongan lagi ketika kita minta ampun pada Allah SWT ni tuan-tuan, kita minta ampun pada Allah, dan dalam masa yang sama kita minta ampun juga pada dua ibu bapa kita. Minta ampun pada dua ibu bapa kita supaya Allah Ta'ala ampunkan kita. Kita minta ampun pada dua ibu bapa kita tu bukan kita nak minta Allah ampunkan dosa dia. Itu sebenarnya tak. Yang sebenarnya kita nak Allah Ta'ala ampunkan dosa dia tu, ampunkan dosa kita tu sebab kita minta ampun pada dua ibu bapa tadi tu. Tumpang syafaat dia, tumpang baik dia tu, tumpang doa mak ayah tadi tu. Itu kata surat sokongan tu. Yang kedua. Yang ketiga pula, iaitu minta ampun dengan Allah dengan disertakan minta ampun kepada lil muslimin wal muslimat, seluruh orang muslimin dan orang muslimat. Itu surat sokongan dia tu. Pertama selawat, yang kedua minta ampun tu
minta ampun pada Allah supaya Allah ampun dosa kita, dengan kita minta ampun juga kepada dua ibu bapa kita. Sebab apa Nabi SAW sebut tidak akan redha Allah itu datang dengan redha dua ibu bapa. Redha Allah itu datang dengan redha dua ibu bapa. Yang ada sebahagian ulama dia menjadikan zikir harian dia, zikir harian. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Dia nak minta ampun pada dia, tapi disebabkan dia takut Allah Ta'ala tak pandang doa dia tadi, permohonan dia tadi, maka disokong dengan ada dua ibu bapa tadi. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa mak ayahku. Jadi dia minta untuk mak ayah tu, untuk sokongan Allah ampunkan dosa dia. Nampak benda tu macam kelakar, tuan-tuan. Lepas tu minta juga Astaghfirullah, aku mohon ampun ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah lil muslimina wal muslimat, ataupun lil mu'minina wal mu'minat. Bukan minta ampun pada kita saja, kita minta ampun juga kepada orang muslim dan orang beriman. Minta. Jadi dekat situlah datangnya rahmat Allah Subhanahu taala ke atas kita, insya-Allah, dan Allah Taala terima keampunan kita. Tu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga yang menuntut ilmu lagi, iaitu seseorang yang menuntut ilmu dan ia menjadikan ilmunya itu sebagai sebab kepada membanyakkan harta dan kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan, dan supaya banyak orang yang mengikut akan dia, dan supaya banyak orang kasih kepadanya, dan supaya mudah dapat segala hajatnya, padahal mereka tidak sedar ataupun tidak ingat. Kat situ dia tulis tiada ingat, dengan makna tidak sedar akan perbuatannya dan kasatnya itu yang jahat, kerana disangkakan akan dirinya itu hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ia berupa dengan rupa ulama dan berlaku seperti kelakuan ulama. Berupa seperti rupa ulama dan berkelakuan seperti kelakuan ulama. Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di akhirat, dan sangat kurang akal mereka itu. Lagi terpedaya ia dan sesat ia, lagi menyesatkan orang lain. Bukan dia je sesat, bahkan dia menyesatkan orang lain dengan adanya pengikut tadi. Dan mereka itulah sejahat-jahat daripada ulama yang dekat, yang dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Rawahu Ahmad an Abi Dzar al-Iraqi. Artinya, aku terlebih takut atas kamu daripada dajjal, akan seorang lain daripada dajjal. Maka sembah sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah ulama yang jahat. Ini golongan. Golongan kedua tadi apa beza dengan golongan ketiga? Golongan ketiga ni hanya dia berkisar pada golongan yang menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu semata-mata. Dan daripada ilmu tadi hanya sekadar mendapat kemuliaan dan dapat harta. Tetapi yang ketiga ni bukan hanya kemuliaan, kemegahan, harta, tetapi sampaikan dia menghimpun pula pengikut. Kalau bahasa kita hari ni apa? Followers. Kan? Followers. Berapa follower awak? Follower saya 10 juta. Kan hari ni orang tak main 1 juta dah. Main 10 juta, 100 juta. Main followers. Itu hati-hati. Okay? Dia menuntut ilmu tadi kerana menghimpun followers. Itu bahasa kita lah. Bahasa yang lebih tepat. Sehingga sampaikan tahap dengan followers dia yang ramai tadi, pengikut dia yang ramai tu, mengkelabukan mata dia. Dia tak nampak bahawa tindakan dia tu satu maksiat. Kalau Allah bagi tak apa. Ni memang dia cari. Ada pembantu, lepas tu siap buat macam-macam lah. Hari ni macam-macam.
Zaman kita ni zaman macam-macam. Sampaikan ada tahap sampai dia pakai apa? Apa ni? Allah SWT. Pakai apa? Dia panggil apa? Kalau kita niaga ni panggil apa? Kita ada produk, lepas tu kita nak jual produk kita. Marketing. Sampai pakai marketing. Apa? Ingat jual barang MLM je marketing. Hari ni ustaz pun pakai marketing, Syekh. Hati-hati. Ni takut ni. Kalau Allah datang kan tak apa. Ni sampai buat marketing. Buat apa marketing? Untuk apa marketing? Apa keperluan marketing tu? Ini yang takut ni. Kerana dia sendiri mencari pengikut tadi, sehingga sampaikan dengan pengikut tu kelabu mata dia, tindakan dia tu satu maksiat, dan besar kemungkinan Imam Ghazali kata orang yang macam ni dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Sebab makin kelabu. Dan yang paling ditakuti pula, yang paling besar kesalahan dekat sini, pertamanya niat. Yang kedua tindakan. Yang ketiga pula, dengan dia melakukan sedemikian tadi, dia juga menyesatkan orang lain. Ni masalah dia. Dia sesat, kemudian dia sesatkan orang lain. Dia sesatkan pengikut-pengikut dia. Itu yang jadi taksub sangat tu. Pengikut yang terlalu taksub dengan guru dia, berhati-hati. Kita boleh, mana yang betul kita ikut, mana yang tak betul kita tak boleh ikut. Itu istilah dia. Bukan bila kata guru kita tu kita pegang sampai patah, orang tua kata apa, pegang api sampai jadi bara, terus tak boleh nak usik. Tak. Yang tak boleh usik hanya Allah dan Rasul. Yang lain tu boleh, tak ada masalah. Kalau salah, cakaplah. Kalau salah, jangan ikut. Jadi ada adab-adab dia. Ada adab dengan guru. Dan benda tu ada dibicarakan. Itu sebabnya berhati-hati sehingga kan Nabi kata, dan mereka itulah sejahat-jahat daripada ulama yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Anna min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Aku terlebih takut atas kamu daripada dajjal. Nabi kata aku lebih takutkan kamu daripada dajjal, daripada seorang yang lain daripada dajjal. Maknanya dajjal dengan dia ni, golongan yang ketiga ni, Nabi lebih takut dia dibandingkan dajjal. Dajjal, katalah Dajjal sebelah kiri, ulama maksud sebelah kanan. Maka Nabi kata apa? Aku lebih takutkan ulama maksud dibandingkan dajjal. Lalu sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama maksud ni. Kenapa Rasulullah lebih takutkan ulama maksud dibanding dajjal? Dajjal ni dah memang nampak dia tu dajjal, dia tu penyesat. Kita pergi ngaji, kita belajar, kita beramal, kita bina keimanan dengan izin Allah. Maka bila dajjal keluar, kita nampak, oh itu dajjal. Itu dajjal. Tapi ulama maksud ni, dia pakai serban, dia pakai jubah, dia beramal baik, zahirnya baik, dia ada pengikut, tetapi niat dia tu siapa nampak? Hanya Allah. Sedangkan di sebalik daripada pakaian dan zahirnya tadi, di situ ada kesesatan. Ini bukan cerita pembawa sesat agama, dah. Ini bukan cerita bab sesat agama, sesat pembawa agama sesat, tidak. Ini dengan niat dia tadi tu. Dengan niat dia yang sesat tadi tu, dia membuatkan pengikut-pengikutnya akhirnya sesat. Yang bahaya, Nabi paling takut kat sini. Dia bercerita bab agama, dia bercakap bab agama. Tapi di sebaliknya rupanya ada keburukan dan kejahatan. Bukannya cerita bab dia buat benda lain. Tak, ini bukan cerita agama sesat ke dia buat. Tak. Ni niat dia tadi tu. Niat dia salah. Dekat situ masalah. Itu nanti dekat dengan niat dia tadi yang tak baik tadi, maka dekat situ akan mendatangkan 1001 macam keburukan dan kemaksiatan dalam kelompok dia tadi tu.
Itu yang taksub, menutup segala pintu-pintu kebenaran. Yang dia nampak guru dia je baik, orang lain tak baik. Dia nampak guru dia saja yang benar, orang lain tak benar. Dia akan berlaku lah benda-benda ni. Itu akhirnya kesesatan demi kesesatan berlaku. Dia sesat dan dia juga menyesatkan orang lain. Ini bukan cerita bab kategori agama sesat tak. Ini bab dia bawa benda betul tu pun nampak betul tapi niat tak betul tadi. Dia menutup kebenaran kepada pengikut. Dia sesat dan dia menyesatkan. Ni dia. Na'udzubillah min zalik, minta Allah SWT pelihara kita semua. Itu 3 golongan. Dan sabda Nabi SAW, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti kat situ. Boleh? Jadi tuan-tuan doa banyak tuan-tuan, takut ni. Tak ngaji tak boleh. Ngaji macam ni kena jaga. Bukan, janganlah kita faham pula, kalau macam tu baik jadi orang awam je, tak payah ngaji. Tak boleh, kena ngaji. Kena ngaji. Tapi dalam mengaji pula kena berhati-hati. Sebab syaitan ni macam mana pun dia akan cuba nak merosak dan menyesatkan kita. Kalau kita pergi ngaji, setidak-tidaknya pada tangan kita tu ada tongkat. Tapi kalau kita tu tak pergi ngaji tuan-tuan, tu sama macam orang pergi perang, dia bawa badan, dia tak bawa senjata. Pergi perang, ni cerita-cerita perang sekarang ni kan. Pergi perang, dia bawa je dada dia, jalan melangkah berdepan dengan kereta kebal tu. Kalau Allah kata mati, matilah. Kalau Allah kata hidup, hiduplah. Tak. Ni Nabi kata orang ni bodoh. Orang yang macam ni orang bodoh. Tak. Nabi sendiri SAW pergi perang pakai baju besi tak? Pakai. Bawa senjata tak? Bawa. Pakai perisai tak? Pakai. Pakai kuda tak? Pakai. Kelengkapan perang Nabi pakai tak? Pakai. Dia Nabi. Adakah dia tak ada akidah? Tak. Itu yang cara sebenar Nabi nak ajar pada kita. Bila kita letak kenderaan, kita tambat kenderaan, kita kunci dia. Nabi ajar. Usaha tu kena ada. Usaha tu kena ada. Begitu juga kita dalam meniti kehidupan. Ilmu perlu tak? Ilmu kena ada. Sebab ilmu inilah yang menjadi tongkat. Ilmu ni yang menjadi perisai daripada tipu daya syaitan. Dan ilmu inilah akan menjadi panduan kita untuk kita berjalan. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak ada perisai. Kita tak ada tongkat, kita tak ada panduan. Lagi teruk perjalanan hidup kita. Dia akhirnya, berapa banyak Allah SWT sendiri gambarkan dan Nabi SAW sendiri gambarkan orang yang banyak beribadah tanpa ilmu, maka akhirnya dia mati dalam kesesatan. Orang yang ada ilmu tetapi kurang ibadah, sedikit ibadah dia, sedikit ibadah itu walaupun sedikit tapi disebabkan berpandu pada ilmu, itu jauh lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada petang ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita mengaji dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.